أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurniaannya, dengan taufiq inayah. Malam ni kita sambung dalam muka surat 543 dalam tajuk baru Umratul Qada. Umratul Qada, iaitu qada umrah, yang mana Nabi tak dapat melaksanakan mimpi dia. Dia dah sampailah di Hudaibiyah bersama dengan para sahabat, lebih kurang dalam dekat 2000 jugalah. Jadi sampai di sana orang kafir tak bagi masuk. Tak bagi masuk. Kemudian Nabi hantarlah Uthman bin Affan untuk berbincang. Kemudian bunyilah khabar berita, dikatakan Uthman telah dibunuh. Maka berlakulah yang dinamakan sebagai perjanjian Ridwan, taat setia untuk bela di atas kematian Uthman. Bila dengar je rombongan daripada Nabi melakukan perjanjian Ridwan tu, maka orang kafir takut. Akhir sekali berita tentang kematian Uthman itu tidak benar. Kemudian mereka berbincang dan akhirnya termenterailah yang dipanggil sebagai gencatan senjata selama 10 tahun. Dan Nabi tak boleh masuk tahun tu, tetapi masuk pada tahun akan datang. Jadi dalam masa setahun itu Nabi menggunakan kesempatan gencatan itu untuk menghapuskan pengaruh Yahudi yang menjadi dalang segala kerosakan dekat peperangan. Maka sampailah boleh menawan Khaybar. Kemudian masuk ke seterusnya Rasulullah pergi melakukannya. Kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah pada bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan dia, Nabi pergi itu bulan haji. Tapi syariat haji itu belum lagi lah. Belum lagi. Jadi Nabi pergi bulan haji tahun yang ke-7 Hijrah, di mana baginda dan muslimin dihalang oleh pihak musyrikin dari memasuki Mekah. Maka Nabi pun mengqada'kan umrahnya. Jadi umrah ni dia kena qada. Ya, kalau berlaku ketidaksempurnaan, contohnya kalau orang perempuan dia pergi umrah, tiba-tiba dia datang haid dan haidnya tak berhenti-henti sehinggalah rombongannya pulang, maka dia kena tahalluf, kemudian qada tahun akan datang. Ya, qada tahun akan datang. Sebab tu masa pergi umrah tu dia ada niat bersyarat. Maknanya kalau berlaku aksiden macam ni, maka dia boleh tangguh untuk tahun akan datang, tetapi tidak dikenakan dam disebabkan niat bersyarat.
Maka Nabi pun mengqadakkan umrahnya. Ibnu Sa'ad menyebut dalam kitabnya Tabaqat. Tabaqat ni antara kitab sejarah yang awal. Di saat orang-orang barat masih belum faham lagi ataupun tak pandai lagi menulis tentang sejarah. Ya, tulis tentang sejarah. Dia 1511 tu Portugal datang ke apa ke, kemudian baru tu mereka belajar. Ya, Islam tu dah lahir lama dah. Lahir lama dah. Jadi dalam Tabaqat tu menceritakan tentang sirah dan sejarah, bahawa bilangan orang-orang yang mengerjakan umrah bersama Nabi di ketika itu sebanyak 2000 orang. Mereka adalah orang-orang yang berada di Hudaybiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun sebelumnya, dan disertai oleh orang-orang lain lagi. Maknanya ada penambahan az-ziyadah. Jadi yang pergi masa tahun sebelum tu, yang berlaku gencatan di Hudaybiyah tu, semua pergi. Sebab mereka ni salah satunya nak ibadah tu satulah. Yang kedua ni kerana terlalu rindu dengan kampung halaman. Bayangkanlah tuan-tuan, dah 6 tahun tak balik kampung. Kita ni Pantai Raya balik, Pantai Raya balik. Hari ni duk jam lagi tu. Tak. Raya Cina pun macam raya dia. Ya, raya apa lagi? Raya Kristian Boni pun dia balik. Raya Cina ni balik. Ni cuti sekolah pula balik. Oh. Ada. Ni tak lama lagi puasa pula. Balik pula. Sebab sebelum puasa tu cuti panjang pula. Balik pula. Raya nanti balik pula. Tu macam mana tak? Yang tak jam tu dah. Dia kadang-kadang kena rancang lah. Yelah betul lah nak jumpa mak bapak lah. Nak jumpa mak bapak tu betul lah. Tapi kadang-kadang kalau dah jam sampai 5-6 jam, sampai belah-belah jam, Allah, kesian lah. Minyak dah lah. Merungut minyak mahal lah. Kos tinggi lah. Macam-macam lah. Tapi rajin pula balik. Jadi tu yang kata jam tu. Dah. Nak gambarkan rindu tu. Macam kita ni setahun tu berapa kali balik. Jadi bayangkanlah para sahabat ni dah 6 tahun tak balik kampung halaman dia. Oh rindu, ya Allah dah. Tu yang bila Nabi kata Nabi bermimpi tu, para sahabat tu dah semangat lain macam dah. Pakat pergilah. Jadi hak mana hak tak boleh pergi masa Hudaybiyah tu semua pergi. Ya, semua pergi kecuali mereka yang dah wafat ataupun mati syahid. Itu dia. Iaitu ketika berlaku di Khaybar, perang Khaybar. Kata Ibnu Ishaq, dan berceritalah orang-orang Quraisy sesama mereka bahawa Muhammad dan para sahabatnya dalam kepayahan dan kesempitan. Maknanya dia gambarkan Nabi Muhammad dan orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah ni dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesusahan. Dia duk gambar bila mereka ni pergi berpindah ke Mekah, ke Madinah, dan mereka kata ada wabak demam ataupun peralihan cuaca. Ialah cuaca Mekah dengan Madinah beza. Kat Mekah ni cuaca dia kasar, panas. Orangnya pun kasar. Kalau tengok batu-batu dia pun ya berbukit-bukit. Terowong yang ada dekat Mekah ni banyak. 2011 saja ada dekat 55 terowong. Madinah tak ada. Kita pergi tu cuaca dia lembut. Ya, orang-orang dia pun jenis bersopan santun lah. Orang dia tak kasar. Orang dia tak kasar. Dia beza. Cuaca dia pun lain. Mekah dan Madinah ni lain. Jadi bila daripada ekstrim pergi pada cuaca yang agak lembut, dia berlaku perubahan daripada sistem badan. Sebab tu kita perhati elok-elok. Tak? Kalau kita kat Malaysia, buat rombongan ke Turki, buat rombongan ke negeri China, Korea, pasti akan pening kepala, cerek-berek, ada yang muntah, ada yang demam. Sebab apa? Sebab peralihan.
Batu ada orang dua, dia pergi ke Madinah, dia ceret-beret. Nabi saja sekarang kat dia minum air kencing unta. Maka dia minum. Sebab tu ada ulama mengatakan mazhab selain pada Syafi'i membenarkan minum air kencing unta. Tapi masalah tu adalah apabila berlaku mudarat. Mudarat. Ya, tapi mazhab Syafi'i tak benarkanlah sebab dia najis. Tapi mereka ni oleh kerana di atas dasar mudarat. Gitu. Lepas tu kalau pergi ke Madinah, dia ada jual air kencing unta. Ya, dia boleh mengubati penyakit alahan dan gatal-gatal. Gatal badan je lah. Bukan gatal nak berbini. Tu tak hilang. Jadi air kencing unta lebih mahal daripada susu unta. Sebesar air mineral 500 mm tu. Separuh liter tu. Air unta RM5 ya. RM5. Kencing unta RM30. Untuk kencing lagi. Patut ramai yang kencing hari ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mana tadi dah? Orang dia cerita kepayahan ada kesempitan, dia gambarkan orang Mekah ni hak pergi ke Madinah ni lemah. Lemah sebab apa? Dia mengalami penyakit. Penyakit demam, penyakit perubahan iklim. Jadi mereka ni jenis orang kata tak berapa sihat lah, tak berapa cergas, badan pun lemah. Dia duk anggap begitu. Maka berbarislah orang-orang musyrikin di sisi Darun Nadwah untuk melihat Muhammad dan para sahabatnya. Masa Nabi datang rombongan 2000 tu, jadi macam suatu pelik lah. Mereka duk tengok, duk perhati je. Dia nak tengok macam mana Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dia ni. Ya, perubahan tubuh badan ke macam mana ke, dia orang duk perhati daripada Darun Nadwah. Darun Nadwah ni kira macam ya dewan undangan lah. Gitu. Maka manakala masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid, disintingkan ridaknya, kain tudungnya, dan dikeluarkan lengannya yang sebelah kanan. Kemudian berkatalah baginda sallallahu alaihi wasallam, semoga dirahmati Allah orang-orang yang aku lihat hari ini sudah ada kekuatan dalam diri mereka. Jadi Nabi biasa kita pakai kayak umrah ni, ihram dua helai tak? Satu kat pinggang ni, satu lagi atas badan. Jadi disunatkan kita tutup badan kita ni. Tapi bila kita tawaf, disunatkan kita tutup sebelah kiri, buka sebelah kanan. Sebab bahagian kiri ni menghadap ke Kaabah. Kan kita jalan lawan arah jam. Jadi sebelah kanan ni buka. Yang kiri ni tutup. Gitu. Peringkat awalnya ulama kata tak sunat tu. Itu mungkin tindakan yang Nabi buat kerana kemaslahatan ketika itu. Tapi setelah daripada itu Rasulullah menyuruh mereka yang nak buat umrah haji ya melakukan demikian, maka dijadikan sunat. Kemudian baginda pun mengucup pancur yakni Kaabah. Pancur Kaabah iaitu Hajarul Aswad disebut pancur. Jadi keliru sikitlah. Sebenarnya Hajarul Aswad tu satu, hak pancur emas atas tu satu, hak lain pula. Di atas kat Kaabah ni dia ada pancur emas atas tu. Dia tempat aliran air. Kalau hujan dia akan mengalir ikut pancur emas tu. Jadi kalau mandi di situ mendapat keberkatan. Sebab air hujan ni berkat sebenarnya. Ya, berkat. Apatah lagi dia lalu melalui atap satu Kaabah yang penuh dengan keberkahan. Batu hujan ni tuan-tuan tak? Elok kita mandi hujan. Ingat budak-budak dulu rajin benar mandi hujan. Bila dah tua-tua ni pantang kena hujan demam. Sebenarnya bukan salah hujan, salah badan kita. Sistem badan kita lemah. Ya, sistem badan kita lemah. Cuma hujan tu kena cari tempat yang agak, jangan ada hujan-hujan asid. Tu memang demam teruk.
Ya, kawasan-kawasan kita ni dengan exhaustnya, dengan kabelnya yang berterbangan dengan habuk. Bila hujan tu dia bercampur tak. Tapi kalau duduk kat tepi kawasan-kawasan pegunungan, ulu yam ke apa seronok. Jadi hujan tu bagus. Kalau kita demam tu maknanya badan kita ni ada masalah. Sama ada gangguan-gangguan syaitan ataupun masalah tubuh badan yang rosak. Sebab tu demam. Kalau hujan mandi. Sebenarnya menyihatkan. Kalau lemah tu bukan masalah hujan, masalah kita yang lemah. Lemah, ya. Jadi Nabi kucup Hajarul Aswad. Sebab tu Umar pernah kata, tuan-tuan ya, dia pergi kat batu Hajarul Aswad tu. Sekarang ni batu tu dah pecah. Zaman Nabi tak pecah lagi. Dia pecah tu sebab masa zaman selepas khilafah demi khilafah tu berlaku pemberontakan. Dia datang daripada negara belah Afrika tu, puak-puak dia datang, kemudian dia bunuh orang yang ada sekitar Kaabah, kemudian dia curi batu tu. Dia curi, dia bawa balik. Kemudian macam mana mungkin mereka berebut ke apa, pecah batu tu. Batu Hajar Aswad tu pecah. Kemudian diambil balik, kemudian ditakupkan balik ataupun digam ke macam mana, diletakkan situ. Sebab tu nampak batu tu pecah-pecah. Dia tak batu sebiji. Gitu. Jadi Umar kata, kalau aku tak tengok Rasulullah mengucupmu, nescaya aku tak akan mengucupmu sebab kau ni batu. Kenapa Umar cakap begitu? Nak suruh akidah kita jaga. Jangan pergi, batu kita pergi cium ke batu tu. Kita dah ingat batu tu lah bagi keberkatan, batu tu lah bagi bertuah, batu tu lah bagi kehebatan. Jangan. Itu dah jadi syirik. Yang tu yang kita takut orang pergi kat Jabal Rahmah tu yang ada batu sebatang tu. Siapa pergi letak tak tahu. Ada orang pergi keliling benda tu. Ya, duk mitok dengan batu. Kan jadi pula penyembah berhala pula. Tak. Hak bawah-bawah tu pula tulis nama pula kat batu. Ya tak? Tulis nama kekasih dia ke, tunang dia ke, bakal bini dia ke, apa ke. Nak pergi tulis. Nak suruh jodoh lah, apalah, macam-macam. Kemudian dan terus keluar berlari-lari anak, diikuti oleh para sahabatnya sehingga 3 kali berturut-turut dan 4 kali dalam melakukan tawaf. Jadi sebab tu, ya, masa kita tawaf ni tuan-tuan, pusingan yang pertama sampai ketiga, sunat kita berlari anak. Ya, berlari. Bukan lari 100 meter. Kan, pergi lari lain macam pula. Kata ni siapa pula lah ni. Tak, lari 100 meter. Tak, dia lari anak. Ya, lari anak. Itu adalah sunat untuk orang lelaki. Orang perempuan tak sunat lah. Orang lelaki lari anak 3 pusingan pertama, kemudian pusingan keempat kelima itu jalan biasalah. Tetapi kalau kita pergi sa'i, setiap kali kita lalu kawasan hijau tu, lampu hijau tu, tu pun kena berlari anak. Safar pusing pula Marwah pun ada. Tak, setiap kali lalu kena berlari anak, sunat. Gitu. Jadi kenapa kena lari tu? Inilah sejarah dia. Sebab tu sejarah manasik dia ada datang daripada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar alaihissalam. Banyakkannya daripada Siti Hajar lah tak? Yang dia duduk tawaf, yang dia duduk sa'i tu, duduk cari air. Maknanya Nabi Allah abadikan dalam manasik haji dan umrah. Itu yang sa'i tu, Safa Marwah kan asalnya cari air. Diabadikan jadi suatu ibadah. Dah. Tawaf ni daripada zaman Nabi Ibrahim dah. Kemudian daripada Nabi Muhammad ni, berlari anak tu. Tu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tadilah? Kata kafir Quraisy duk perhati, duk tengok ni. Dia kata rombongan Muhammad ni lemah-lemah lelaki orang ni.
Jadi dia nak tengok mereka tawaf pun dalam keadaan yang agak letih lah. Bayangkan macam orang tua berjalan macam mana. Slow motion dah. Slow. Dia ingat macam tu. Lepas tu Nabi arahkan para sahabat berlari anak. Supaya orang kafir ni tengok, ui, salah apa orang kita duk sangka selama ni. Cergah main lain macam. Kemudian Nabi suruh kain ihram tu buka sebelah kanan. Sebab di sekitar sahifah tu, Darun Nadwah tu, yang bahagian sniper sedang bersiap sedia di belakang tabir tu. Sedang nak menyerang Nabi Muhammad. Nak menyerang ni. Maknanya mereka ni nak khianati Nabi. Bobok ni mereka dah atur dah. Sebab tu Nabi suruh tunjuk bahu ni supaya nampak berketul-ketul, biar nampak gagah tu. Lepas tu lari anak biar nampak ada kekuatan. Tunjuk pula body. Jangan duk cabar. Seolah-olah begitu. Jangan duk cabar. Lepas tu kita umat Islam ni, depan orang kafir ke dengan musuh kita, jangan nampak lemah. Sebab tu sunat bagi orang tua masuk perang, kena dal ataupun kena dal rambut dia jadi hitam. Bukan warna merah, warna oranye dah, warna hitam, biar nampak muda. Biar orang kata, muda-muda belaka askar dia. Jadi adalah kegerunan. Gitu ya. Jadi kena tunjuk gagah. Jangan tunjuk lemah depan musuh ni. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kita bercita-cita nak jumpa musuh. Fa idza laqitum fasbutu. Tapi kalau mereka cabar dah jumpa, kita jangan lari. Tu kena ingat. Ya. Kita tak cari penyakit, tapi kalau orang dah cabar, kita tak lari. Biar mereka tahu kita ni pantang dicabar, pantang dicabar. Orang nak test je kita ni ada telak ke tak ada telak. Dia tak tahu. Jadi lebih daripada itu. Gitulah. Nabi tunjuk, menyebabkan orang kafir tak jadi nak serang. Tak jadi nak serang. Tak boleh main ni. Jadi maknanya itulah cara Nabi. Sebab tu kita ni masuk kawasan orang, kita kena jaga adab. Lepas tu pada masa sama kita juga kena perhati. Musuh-musuh ni dia sedang cari ruang dan peluang je untuk menyerang kita. Di mana kelemahan-kelemahan kita. Itu kena berhati-hati. Kemudian berkatalah baginda, mana bawah dia? Baginda pun dah baca dah. Kata Ibnu Abbas, orang ramai menyangka bahawa kerja seperti itu tidak disuruh buat kepada mereka. Yakni sunnah itu bukan untuk semua, iaitu berlari anak dan buka lengan tadi. Kerana menyegerakan selesainya untuk beredar pulang. Ini adalah kerana sampai berita bahawa orang-orang Quraisy meminta supaya baginda segera keluar meninggalkan kota Mekah. Hingga apabila Rasulullah mengerjakan Hajjatul Wida, barulah ditetapkan amalan itu. Asalnya kerana Nabi nak segera. Kerana orang kafir ni dia bagi limit masa yang terhad. Dia kata boleh masuk, tapi jangan lama. Disampaikan benda tu pada Abbas, bapa saudara Nabi, yang tinggal di Mekah ketika itu. Abbas ni dia tak hijrah bersama Nabi sebab dia menguruskan bisnes dia. Di masa itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Maimunah binti Al-Haris. Maimunah ni isteri yang keberapa dah Nabi kahwin ni? Selepas Maimunah ada lagi. Maryam Al-Qibti itu yang terakhir. Masa tu umur Nabi pun dah 61 tahun. Dia kahwin dengan Maryam, dapat anak melalui Maryam, Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi tak kahwin, tapi kerana Maryam ni merupakan hamba, dia maknanya Nabi bersatu dengan dia sebagai seorang hamba. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi Nabi berkahwin dengan Maimunah binti Al-Haris.
Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Maimunah itu sedangkan baginda dalam ihram. Cuma diakad nikahkan sahaja, dan mengatakan diakad nikah setelah tahallul. Ia mengahwinkannya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, suami kepada kakak Maimunah Ummul Fadl. Jadi tapi yang mengatakan Nabi kahwin ketika ihram tu ulama tak berapa setuju. Ramai ulama tak setujulah. Sebab dalam ihram kita tak boleh untuk meminang ke, untuk akad nikah ke. Kalau berlaku juga tak sah. Dalam Syafi'i pun macam tu juga. Ya. Batu mengatakan Nabi kahwin selepas tahallul. Tahallul tak apalah, dah selesai semua benda. Ya, kita tak terikat dengan prasyarat ihram. Manakala masuk hari yang ketiganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, tempoh yang telah dijanjikan dengan pihak Quraisy dulu. Datanglah orang-orang Quraisy kepada Ali radhiyallahu anhu, kata mereka, katakanlah kepada sahabatmu, yakni Nabi lah, supaya keluar daripada tempat kami ini, masanya sudah habis. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah. Maknanya mereka tetapkan 3 hari. 3 hari ni biasanya tempoh tetamu. Arab ni dia jaga tetamu dia. Kalau orang datang rumah dia, dia tak bagi balik melainkan lepas 3 hari. Kalau balik juga, dia kira sebagai suatu aib bagi keluarga mereka. Mereka akan pegang. Mereka akan jaga, jamu, macam-macam lah. Macam kita tetamu ni pun macam tu juga. Jangan lebih pada 3 hari. Sebab pihak tuan rumah wajib melayan tetamu dia dalam masa 3 hari saja. Lepas pada 3 hari, tak bagi makan ke, tak bagi minum pun tak salah lah. Cuma tak sampai hati nak halau lah. Ruang rumah aku ni macam hotel ke apa? Jadi kena pandai-pandai lah dah. Kadang-kadang bila ada tetamu lama sangat, kita pun tak seronok lah. Isteri kita pun nak bebas juga. Ni sejak keluar bilik kena pakai tudung. Apa-apa pun kena ada tak bebas lah. Dan bersatulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah di Sarfi. Dia di Sarafi ataupun di Saraf, satu tempat dalam perjalanan pulang berhampiran dengan Tanaim. Kemudian baginda pun berangkat pulang ke Madinah pada bulan Zulhijjah. Lepas 3 hari, sekejap je lah Nabi pergi. Ya. Itulah dia punya ringkasan story dia berkaitan tentang haji wada. Cuma kita dapat ambil beberapa penilaian, beberapa hukum, dan yang dinamakan sebagai al-i'tibar, pengajaran. Sebab setiap tingkah laku Nabi ni ada hukum. Setiap apa yang Nabi buat ni ada perkara yang diambil pengajaran. Gitu. Tak. Maknanya kan sekarang ni ramai orang artis ke apa pergi ke Mekah nak kahwin. Ada tunjuk kahwin depan Kaabah lah, apalah dah. Sebenarnya ada sejarah Nabi pun kahwin dengan Maimunah. Maimunah ni maknanya apa tuan-tuan? Maimunah ni maknanya bahagia. Bahagia. Tapi jarang orang kita nak letak nama Maimunah. Dia rasa macam klasik sangat. Tak, klasik sangat. Maimunah. Pemaisuri agung kita pun nama Maimunah juga. Aziza Al-Maimunah Al-Iskandariyah. Perempuan-perempuan panjang nama dia. Raja-raja ni memang nama panjang. Panjang bagi ni maknanya satu kemuliaan. Adalah Maimunah tu tak? Tapi orang-orang kita sekarang jarang dah bunyi nama Maimunah. Nama apa anak Maimunah? Ya Allah, tuanya nama. Tak? Dia rasa macam tua. Bila letak nama Maimunah, tak panggil dah Maimunah. Dia sendiri pun malu nak sebut nama dia Maimunah. Tak? Nama apa? Mei. Oh, Mei. Tak? Kalau Aminah, nama apa? Amy. Oh, Amy. Tak? Jadi hilang dah. Hilang. Tak bunyi dah. Jadi Maimunah ni makna bagus, bahagia. Nabi yang letak.
Nabi yang bagi kepada Maimunah. Sebab nama asal Maimunah ni Barrah bin Al-Haris. Barrah. Mungkin tak cantik nama tu, makna tu. Ya. Barrah. Barrah ni dalam bahasa Arab. Itlaq Barrah. Barrah. Keluar. Berambuh. Lebih kurang gitulah. Itlaq Barrah. Ada. Jadi nampak macam tak cantik makna. Nabi tukar jadi Maimunah. Nabi letak nama Maimunah tu. Jadi kena faham. Fiqah Nabi kahwin tu. Bukan Nabi yang beria-ria nak kahwin pun. Nabi tak tahu pun. Tak rancang nak kahwin. Bila Nabi sampai, rupanya Maimunah ni tuan-tuan, dia adalah balu. Dia adalah balu. Orang kata kalau kematian suami ni panggil balu. Janda pun betul juga kalau ikut-ikut kamus. Panggil janda. Tapi kalau balu tu lebih nampak terhormat lah sebab kematian. Biasa janda ni orang kata bercerai dengan suami tak. Kalau balu ni kematian. Maknanya Kak Jan jugalah, Kak Jan. Famous sungguh sekarang ni. Ada. Hak nasi lemak janda dekat Ampang tu beratur panjang. Daripada Pahang datang, daripada Perak datang. Orang kata namanya Mia. Tahu pula ustaz, orang cerita. Sedap orang kata. Orang kata sedap. Saya pun tak pergi lagi beraturnya, takutnya viral ke orang tu. Gambar muka ustaz pun ada. Dulu kan ada nasi lemak dara tak? Nasi lemak dara. Kahwin dah kawan tu. Diam pula, senyap je. Dah kahwin diam dah. Ni heboh pula nasi lemak janda. Jadi tak tahulah macam mananya. Bolehlah cuba tuan-tuan pergi tengok usah-usah macam mana ya. Sedap sungguh ke nasi tu ataupun sedap memandang. Tu lain dah. Nasi lemak tu beli mungkin biasa tapi sedap memandang. Bukan memandang nasi tu. Yang tukang buat tu lah. Boleh berat tu, ya Allah, ada. Hebat sungguh. Baik. Jadi Maimunah ni seorang balu. Umur dia 26 tahun. Muda. Dan ada yang mengatakan di kalangan isteri-isteri Nabi yang lawa-lawa ni, Maimunah ni antara yang lawa. Cantik. Ya, orang Arab ni memanglah ada hidung maco, mata bulat. Lawa. Orang dulu-dulu tak ada lah hak jenis badan besar-besar. Ada hak berlemak-lemak, hak badan-badan besar zaman kita lah ni. Ya, kolesterol, obesity. Tu zaman kita. Zaman dulu-dulu semua kerja pak kerat. Ya, banyak kerja keras tu yang jadi badannya tak dang gemuk. Ada sekarang ni ya Allah, keluar pula mesin dryer pula. Duk heboh dah. Dulu dapat basuh dengan mesin sidai kain. Sekarang tak payah duk sidai-sidai, terus ambil pakai. Malaslah. Ni dia nak tunggu pula mesin kalau keluar tu siap dengan lipat. Kalau ada laju pula lah tu. Tu yang orang semakin malas, makin gemuk tu tak. Dah lah masak kat rumah pun jenis malas. Asyik keluar makan kat luar ya. Ada. Puyuk ada, dapur ada, macam-macam ada. Tapi payahlah kalau biji malas tu ada tak. Jadi tuan-tuan, Maimunah ni dia nampak Nabi masa Nabi buat sa'i. Tu menunjukkan bahawa Nabi tak kahwin sebelum, ya, selepas masa ihram. Dia tengok Nabi masa Nabi buat sa'i, dia tengok Nabi tu jatuh hati pada Nabi. Ya, jatuh hati pada Nabi. Maknanya Nabi ni memanglah di dalam kita baca dalam Syama'il apa, Nabi seorang yang tampan. Ya, seorang yang berbadan, ya, maknanya tak terlalu tinggi, tak terlalu pendek, sedang-sedang. Ya. Dan muka Nabi kata lebih indah daripada bulan purnama dan sebagainya. Bila dia tengok tu, dia berkenan, jatuh hati. Jadi Maimunah ni dia nak pergi jumpa Nabi, nanti jatuh maruah dia, orang kata timbul cari perigi. Akhir sekali dia salurkan
perasaan terpendam dalam hati dia pada kakak dia. Namanya Ummul Fadl. Ummul Fadl. Ummul Fadl ini dia kahwin dengan bapa saudara Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dia pergi cerita ke kakak dia. Dia cerita, lepas tu dia tersenyum. Dia kata insya-Allah hajat kamu tu boleh diusahakan. Dia tak tahu rupanya kakak dia apa yang kakak dia nak buat. Rupanya dia bagi tahu pada Abbas. Abbas ni bapa saudara Nabi, mudahlah. Ya, maknanya kabel berat, kabel besar lah tu. Pergi jumpa Nabi. Bila cerita Nabi setuju. Nabi setuju. Jadi bila dah Nabi setuju, Nabi pun jumpa dengan Ja'far bin Abdul Muttalib, bapa saudara dia, adik-beradik dengan Abbas juga, untuk pinang balik. Nak jaga kedudukan wanita lah. Pergi pinang balik. Ya, pergi pinang balik. Kemudian barulah lepas tu Abbas sendiri yang mengawinkannya menjadi wali hakim. Maka Nabi pun kahwin. Bila Nabi keluar daripada Mekah, Nabi tak bawa Maimunah. Sebab takut orang kafir Quraisy marah. Sebab masa tu dalam gencatan senjata, kan tak boleh. Orang daripada Mekah tak boleh keluar pergi ke Madinah. Tetapi orang Madinah kalau keluar, dia tak boleh balik ke Mekah. Tu yang Saidina Umar tak berapa setuju tu. Ya, sebenarnya itu adalah masalah politik yang jauh, yang hanya Nabi dapat baca. Jadi Nabi tak naklah berlaku benda tu secara nampak dirancang. Akhir sekali Nabi kahwin senyap-senyap dengan keluarga ni semua. Jadi Maimunah tak bergerak dengan Nabi, dengan rombongan Nabi. Bila berjalan, Nabi berjalan berapa hari sampai ke Saraf, ataupun namanya Sarafi, ya, dalam lebih kurang 19 km. Dah dulu jalan kaki je. Jalan kaki. Ya. Barulah Maimunah ni menuruti daripada belakang. Setelah mana Nabi sampai di Saraf, kemudian barulah bersatu dengan Rasulullah di Saraf, kemudian barulah berjalan balik. Begitu. Itu maknanya bagaimana Nabi menikahi ataupun mengahwini Maimunah. Asalnya nama Barrah binti Al-Haris. Cuma satu soalan, tuan-tuan. Kenapa para nabi-nabi ni isteri ramai? Isteri nampak. Kalau dulu-dulu tok guru pondok ni ramai bini dia. Kadang-kadang dia tak cari pun anak murid bagi. Dia guru-guru, dia ada anak dara, dia kahwinkan dengan tok guru dia. Sampai 4 orang. Ramai gitu. Kahwin 4. Ustaz-ustaz sekarang orang glamour pun ramai kahwin 4. Kahwin 3. Tak siapnya Ustaz Jeffrey Abu Bakar 4 ke 3. Tu Jeffrey Abu Bakar, jangan salah orang. Gitu. 4 orang ke 3 lebih kurang gitu dah. Ustaz Azhar 3 orang. Jadi biasalah ustaz dah. Jadi Nabi ni kenapa nabi-nabi ni kahwin ramai? Ya, kahwin ramai. Nabi Daud alaihissalam isteri dia ramai. Hak tahunya 100 orang isteri dia, hak gundik-gundik buat dia raja. Maksud gundik ni hamba lah. Bukan gundik-gundik macam simpanan, bukan, maksudnya hamba yang boleh digauli. Manakala anak dia Nabi Sulaiman, dalam hadis pun ada, dalam kitab Zabur pun ada. Maknanya Nabi Sulaiman isteri dia 400 orang. Gundik dia 600 orang, 1000 orang. Nabi Muhammad ya ada 11 orang. Ya, yang hidup bersama Nabi dalam satu masa 9 orang. Sebab wafat dah. Jadi 11 orang. Kalau Nabi nak kahwin lebih ramai pun sebenarnya mampu. Tapi Nabi hadkan sampai situ. Bukan had lah, maknanya sampai situ saja keistimewaan yang diberikan kepada Nabi. Ada sahabat itu Imam Sayuti mengarang satu kitab. Kenapa para nabi-nabi ni dia berkahwin ramai? Nabi Daud pun, sebab tu Nabi Daud puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, tapi isteri ramai. Sedangkan puasa itu kan merendahkan hawa nafsu. Man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj fa innahu aghuddu lil basar wa tahassu lil farj
Ya, fa innahu lahu wija. Puasa ni adalah benteng untuk nafsu, tak. Tapi walaupun Nabi Daud dia rajin puasa, tapi isteri ramai. Mana kehendak kepada hubungan kepada suami isteri itu perlu juga. Kenapa orang-orang nabi-nabi ni banyak isteri? Jadi sedangkan dia adalah seorang nabi yang dapat kawan nafsu sebagainya. Sebenarnya ada yang buat kajian, Imam Sayuti dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masuk dalam syurga tak? Orang yang mati syahid, dia akan memiliki 72 bidadari. Kenapakah? Nikmat, orang kata kenikmatan dalam bentuk seksual ni antara salah satu kelebihan di syurga bagi orang lelaki lah. Kenapa digembar-gembar bila sebut bab syurga, orang duk nampak bidadari lah, hurun ain, bidadari tak. Sebab ada yang mengatakan kemuncak keistimewaan dan kenikmatan dalam Quran, dalam syurga ni tuan-tuan, adalah ni'matul ru'yah, melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala. Ya. Ada, kalau syurga Firdaus dikatakan boleh lihat tiap-tiap hari. Tapi ada syurga-syurga yang bawah-bawah tu, mereka tak boleh lihat setiap masa. Ada yang boleh lihat setiap hari Jumaat. Kerinduan dan keasyikan kepada kecintaan pada Allah memang begitu kuat dalam hati mereka. Tetapi di saat mereka tak boleh berjumpa Rasulullah Ta'ala, kerinduan mereka itu ya boleh hanya diredakan dengan hubungan dengan suami isteri. Begitulah para nabi-nabi ni, kekuatan kecintaan dia kepada Rasul, kepada Allah tinggi. Bila dia tak dapat bendung perasaan tu, dia selalu melalui hubungan suami isteri. Silakan.
Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi oleh kerana kecintaan dan keasyikan pada Allah itu dia tak boleh lihat sepanjang masa. Jadi kerinduan dan keasyikan dia tu dia salurkan melalui isteri-isteri dia lah. Jadi benda tu mungkin benar lah. Kalau kita tengok Khalifatul Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kahwin pun lewat. Dia kahwin lebih kurang umur dia 50-an. Tapi umur dia panjang lah, 90 lebih. Dia kahwin tu, dia pernah diuji oleh Allah. Dalam satu malam dia beribadah, dia tertidur. Dia tertidur, dia bermimpi basah. Dia bangun-bangun, dia mandi. Dalam keadaan cuaca yang sejuk. Nak diuji keimanan dia tu, kuat tak kuat. Dia pergi mandi, dia beramal lagi, tertidur lagi. Mimpi lagi. Pergi mandi pula. Dalam satu malam tu 3-4 kali. Bila dia kahwin tu, dia kahwin isteri dia 4. Anak dia lebih kurang dalam 70 orang. Lebih. Ada buah ni keluar daripada mana? Kat Afrika buah ni. Anak dia baru dia dapat nimang anak baru ni yang ke-90. Allah ada. Maknanya kalau nak buat family day, cukup anak beranak aja. Ya. Itu kalau anak 90 orang campur menantu, cucu, Allah. Ada boleh sewa bas berapa biji namanya dah. Oh, ganas dah. Jadi dia pun isteri 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani walaupun seorang wali. Ada yang mengatakan wali kutub. Tak. Gitu. Jadi sebab aja kadang-kadang naluri kekuatan dia tu, ya, dia redakan dengan hubungan suami isteri. Jadi gitulah ya Allah Ta'ala jadikan fitrah. Baik, kita tengok beberapa ibarat dan pengajaran. Umrah yang dijanjikan itu dapat dilaksanakan, membuktikan benarnya janji Allah kepada Rasulnya dan para sahabat agar membolehkan mereka masuk ke Mekah dan bertawaf di Baitullah. Anda telah baca bagaimana Umar radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa perjanjian damai Hudaybiyah pada tahun sebelumnya, iaitu, tidakkah Tuhan hamba memberitahu kami bahawa kita akan datang ke Baitullah dan bertawaf? Jawab baginda, ya, betul. Tetapi adakah aku beritahu bahawa kamu mesti datang tahun ini juga? Jawab Umar, tidak. Ini jawapan dia, tuan-tuan. Boleh kita rad ataupun kita tolak pandangan yang ada ahli politik mengatakan Nabi pun tak tunaikan janji dia. Lah. Ada pula dia kata Nabi tak tunai janji. Dia kata Nabi berjanji dengan para sahabat buat umrah, tiba-tiba tak boleh masuk. Kan Nabi pun tak tunai janji. Dia tak baca sejarah tu. Dia boleh kaitkan benda tu kata Nabi tak tunai janji. Nabi kata, adakah aku kata, ni ayat dia tak. Adakah aku beritahu bahawa mesti boleh datang tahun ni juga? Memang Nabi janji nak pergi Mekah, tapi bukan, Nabi tak sebut tahun tu. Nabi kata aku bermimpi, aku pergi ke menunaikan umrah, dan Nabi pergi. Tapi Nabi tak kata pada tahun tu boleh sampai ke Mekah. Jadi dia kena faham. Bukan Nabi mukir janji. Ya, bukan mukir janji. Kalau contohlah Nabi janji sekalipun tak, Nabi tetap tak mukir janji sebab terhalang. Terhalang. Tak macam kita lah janji nak pergi kenduri kahwin kawan kita. Tiba-tiba kereta kita ni terbakar tengah jalan. Aksiden tengah jalan. Banjir tengah jalan. Adakah dikira kita mukir janji? Benda macam tu tak boleh nak kira, tak boleh nak kata mukir janji. Tak. Boleh pula kait macam tu. Ni satu benda yang agak mengaibkan dan dia kaitkan dengan Nabi pula. Tak. Jadi Nabi kata, adakah aku kata tahun ni? Ya. Jadi Allah membenarkan janji dia. Tahun kemudian tu Nabi sampai. Nabi sampai. Lepas tu Nabi kata, kata baginda, kamu mesti boleh datang dan boleh bertawaf. Memang tetap dapat. Lepas tu kalau kita nak sebut janji ni, kadang-kadang jangan perinci sangat tak. Jadi sebab orang akan
orang akan argue balik lah dah. Lepas tu kalau tuan-tuan nak janji dengan siapa-siapa, dengan anak-anak ke dengan isteri, abang janji nak bagi gelang ke kamu, dia sebut gelang umum je. Tiba masanya kita bagi betul gelang kat dia. Dia tengok-tengok gelang plastik. Loh abang, gelang plastik. Dah abang janji gelang. Adakah abang kata gelang emas? Dah. Jadi dia pun tak boleh nak kata apa dah. Nanti abang nak janji abang nak beli gelang untuk awak. Oh dia pun seronok dah. Lah suami beli sungguh gelang. Tengok gelang plastik. Abang kata nak beli gelang. Memang gelang lah ni. Dah. Jadi tuan-tuan kalau nak janji, biar umum. Jangan nampak perinci sangat dah. Kalau letih kita, kalau time dia minta, kita tak ada duit pula masa tu, dia kata, nipu dah. Temberang. Dah. Gitulah, umumkan sikit dah. Janji dengan anak ke macam tu lah. Janji nak beli handphone untuk anak kita. Kita beli sungguh lah. Tapi hak Nokia RM80 tu lah. Hak game ular tu dah. Ada berperah. Ayah kata nak beli handphone ni, handphone lah ni. Dia duk ingat hak Apple ke apa dah. Jadi biar umum sikit lah. Senang sikit kalau anak kita argue benda-benda, kita boleh jawab. Betul tak? Macam tu. Macam Nabi Ayub AS kak. Tak? Bila dia kata kepada Rahmah, isteri dia, dia tanya, kamu dapat mana duit ni? Dia kata, aku usahalah. Dia tak jawab lah. Dia kata, kalau aku sihat, nanti aku nak pukul kamu dengan 100 pukulan. Dia 100 pukulan. Dia tak sebut lah nak pukul dengan apa. Bila Nabi Ayub dah sihat sungguh, Allah keluarkan air daripada tanah. Dimandikan air itu. Itu maknanya air ni boleh dimandikan. Ya, kita buat ruqyah mandi. Ni Nabi Ayub. Kemudian diminum. Benda sihat Nabi Ayub ni. Ya, dengan doa je, wa ayyuba iznada rabba wa anni masanadur wa anta arhamur rahimin, sihat. Akhir sekali dia teringat pada dia punya nazar, dia nak pukul isteri dia. Maka Allah Taala kata, kamu kena buat juga. Sebab kamu dah kata nak pukul isteri dengan 100 pukulan. Ada. Jadi Nabi apa? Nak buat macam mana? Seorang Nabi nak pukul isteri. Ada. Akhir sekali Allah perintahkan dia cari rumput-rumput yang kering, cari 100 helai. Ikat, pukul. Pukul. Maknanya dah terlepas lah nazarnya. Walaupun tak sakit, memang bukan nak suruh sakit pun, nak selesaikan nazar. Ada. Jangan pula orang perempuan bila dah pukul 100, tak sakit. Tak sakit. Nak suruh sakit, ambil batal leading lah dah. Dia bukan nak suruh sakit. Kita pukul isteri tuan-tuan, bukan nak suruh sakit. Kalau dia nusyus, kalau dia ingkar tak, seorang isteri boleh pukul. Tapi boleh pukul tempat-tempat yang tak mendatangkan kecederaan, muka ke perut ke, tak, tempat sulit ke. Dan pukul itu adalah untuk mendatangkan adab, untuk menyedarkan dia, bukan untuk sakitkan dia. Kalau sakitkan dia report, kena kita. Tak? Kena. Hak kata kahwin lebih pun dia report. Dia pergi jabat kadi, hak ni hak tak dapat. Tak? Jangan bagi kena cedera. Ya. Baik. Mana tadi? Firman Allah Ta'ala telah, Allah SWT telah memperingatkan kebenaran janji ini dengan firman-Nya, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ra'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu kamu pasti akan memasuki masjid. Pasti maknanya boleh. Allah dah janji. Ada. Bila Allah janji Allah ni la yukhliful mi'ad. Kena yakin. Kita kena yakin. Tuan-tuan tak? Nabi Musa, dia tahu ke tak yang laut boleh terbelah untuk dia? Dia tak tahu. Nabi Ibrahim, dia tahu ke api tu tak membakar dia? Dan dia tahu ke pisau yang nak sembelih anak dia tu tak lut? Dia tak tahu. Tapi yang dia tahu, dia yakin dengan pertolongan Allah.
Maka kita pun kita tak tahu apa pertolongan yang Allah nak datang pada kita, tapi kena letak yakin. Aku yakin Allah berkuasa di atas setiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, semua nabi tak tahu apa yang bantuan Allah nak bagi pada dia, tapi dia buat apa yang Allah nak suruh buat. Ada dia tinggal Sarah, Siti Hajar, dia tak tahu apa yang ke depan. Ya, dia dibakar, dia sanggup masuk api, dia tak tahu apa yang akan berlaku. Ada, begitulah. Apa-apa pun kita kena yakin. Bila Allah janji pasti datang. Ya, pasti datang. Okey. Jadi sesungguhnya Allah membuktikan pada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar, iaitu kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur kepala kamu, yakni dah selesai lah tu, ya, dan mengguntingnya. Maknanya kalau contoh kita ni nak bercukur, jangan gunting, cukur, dapat pahala. Lebih besar lagi. Kalau kita gunting, dapat pahala gunting. Dah selesai tahallul, baru kemudian kita cukur. Kamu tak dapat dah pahala cukur tu, kamu dah gunting. Bila dah gunting, dah selesai tahallul tak? Jadi kalau rasa nak cukur, cukur. Jangan gunting. Dah, gitu. Gondolkan. Sedangkan kamu tidak merasa takut. Maknanya pergi ke Mekah buat tu tak rasa takut. Sebab Allah yang bagi jaminan. Maka Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan dia memberikan apa yang kamu tidak ketahui. Dan dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Maknanya Nabi boleh masuk Mekah, buat Umratul Qadha, itu adalah penanda. Penanda bahawa Islam akan tawan Mekah dengan keadaan yang aman. Kalau Nabi masuk tu pun dipenuhi oleh orang kafir, dia tak buat apa-apa, maka lepas tu Nabi masuk. Itu gambaran, message untuk menyatakan Nabi akan masuk dengan penuh keamanan. Dan selepas berlakunya umrah ni, Allah Ta'ala kata, Fathan qariba, akan berlaku kemenangan yang dekat. Tak jauh dah. Tak jauh dah. Memang tak dah lama lepas tu, ya, Nabi datang menawar balik Mekah dalam keadaan yang, ya, aman. Gitu. Kemenangan Islam pun zaman kita ni pun dah terlalu dekat. Dah terlalu dekat dah. Kalau kita tengok putaran mujaddid Islam setiap 100 tahun. Satu dekat, satu abad dah. Jadi kita ni dah nak sampai kepada 100 tahun. Ya, kejatuhan Khilafah Uthmaniyah 1924, maka tunggu tahun depan 2024 menggenapkan 100 tahun. Ya, dan di sana pasti ada mujaddid. Ulama kata mujaddid pada tahun 1924 adalah Syekh Hasan Al-Banna. Sebelum-sebelum ni termasuklah Imam Syafi'i, termasuklah Umar Abdul Aziz, termasuklah Imam Al-Ghazali, mujaddid reformis. Maka mungkin tahun depan. Tahun depan. Kalau ikut dulu Syekh Yasin, dia kata kebangkitan Islam pada 2023, maka dah terlalu hampir lah. Ya, maknanya 2024 pasti kemungkinan. Ada mengatakan bahawa mujaddid tu kemungkinan besar adalah Imam Mahdi. Ya, itu kemungkinan. Kita tidaklah kata satu keyakinan. Cuma tapi yakinlah Imam Mahdi itu memang pasti datang. Ya, diriwayatkan oleh puluhan sahabat yang mengatakan tahap hadisnya mutawatir, lebih daripada sahih Muslim, Bukhari Muslim. Ya, sebab diriwayatkan oleh sekumpulan besar para sahabat yang tahap mutawatir. Gitu. Baik. Jadi masa kita pukul 9 dah. Ingatkan nak berhabis dah, tapi dah sampai pukul 9. Jadi kita berhenti situ dulu. Yang bawah-bawah tu samalah yang saya dah hurai awal tadi. Ya, berkaitan tentang perkahwinan. Maimunah tu saya dah sentuh lebih awal tadi. Bahawasanya sebenarnya dalam umrah ihram kita tak boleh nak kahwin, tak boleh nak bergaul. Ya, sebab boleh membatalkan rukun ataupun kefarduan. Gitu. Ya. Cuma kalau kita buat haji, tahu tak? Haji ni dia ada tahallul awal, tahallul tsani. Jadi kalau kita buat
hubungan sejenis persetubuhan dengan isteri sebelum tahallul awal, maka terbatal, jadi fasad haji kita. Tapi kalau kita buat selepas tahallul awal, ya, jadi haji kita tu tidak batal. Tidak batal. Ya, cuba perbuatan itu berdosa lah, gitu. Wallahu taala bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'al yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.